Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini kita bertemu lagi di channel saya, channel YouTube Suzy Suzana. Okey, dah lama saya tak buat video. So hari ini saya ada masa sikit, so saya akan luangkan sedikit masa untuk saya sambung balik saya punya cerita, janji saya pada anda semua berkenaan dengan bagaimana bila kita menyimpan emas, kita boleh jana keuntungan, kita boleh simpan jadi harta, jadi kata kekayaan, aset pada kita. Okey, emas ni adalah satu benda yang amat bernilai. Tak kiralah wanita ataupun lelaki. Lelaki memang tak boleh pakai emas bagi yang Islam lah. Kalau yang non-Muslim tu bolehlah memakai emas. Okey, bagi kaum lelaki dia boleh beli emas tapi tak boleh pakai, just simpan saja. Okey, emas ni bukan sahaja memberi keuntungan, ia memboleh kita mencapai keinginan yang kita inginkan. Okey, contoh. Pertama, kita ada azam untuk membeli rumah, tanah. Okey, nak pergi haji, nak pergi umrah. Okey, kita simpanlah sikit-sikit emas ni. Okey, simpan, orang kata daripada setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kata maknanya tahun pertama hingga ke 5 tahun atau tahun pertama hingga ke 10 tahun. Emas ni akan naik berganda-ganda. Bagi anda-anda semua yang ingin, contoh, anda ada keinginan nak pergi menunaikan haji di Mekah. Okey, mulai daripada sekarang, yang mana yang belum ada emas tu, simpanlah emas. So kalau nak pergi haji sekarang, paling kopak-kopak lah dalam 10,000 ya. Maknanya kalau yang mahal lagi tu 20,000, 25,000. Yang dekat dengan tempat Mekah tu, dia punya penginapan hotel tu dekat, so dia punya harga tu mahal sikit lah. Kita pergi dengan ejen haji ni. Okey, so kita simpanlah duit. Emas ni dia akan naik berganda-ganda. Kita tak mampu nak simpan duit banyak-banyak, kita simpan emas sikit-sikit. Sebab emas ni, contohlah, yang 100 jadi 200, yang nilai 400 jadi 1,000. Maknanya kalau kita simpan emas pada 1 tahun ke 5 tahun, tahun ke-6 kita nak pergi ke haji, dah dapat. Tengok ni nilai yang tu berapa. Jadi kita tengok simpanan kita tu berapa. So mulai daripada sekarang, maknanya kalau umur yang masih muda tu boleh simpan emas. Maknanya bila dah umur, dah kata kita punya penyimpanan emas tu dah cukup 10 tahun, saya rasa dah cukup untuk kita pergi haji, sama ada kita seorang ke bersama dengan suami ke. Caranya macam ni. Contoh, kita ada gelang. Gelang kita dulu kita beli, gelang tu harga dia 3,000. Okey, masuk 8 tahun, 9 tahun kita simpan gelang tu. Kita jangan pergi jual. Okey, kita pergi gadai. Contoh, gadaian Ar-Rahnu. So bila kita pergi situ, contohlah, bila kita nilai masa tu emas dah naik daripada 3,000 dah naik 7,000. Okey, sampai di gadaian Ar-Rahnu ni, contoh di barat ayat, dia akan ambil 80% daripada harga emas tu. Okey, contohlah bila daripada 3,000 kita beli dulu, lepas tu bila harga naik emas tu timbang-timbang jadi 7,000. Okey, 7,000 dia akan ambil 80%. So kita akan dapat dalam 5,600, 5,800 macam tu lah. Okey, so kita top up lah dengan duit kita yang lain, ataupun kita emas kita melebihi daripada tu. Okey,
Kita simpan dekat Rahnu. Okey, bawa duit tu, campur dengan duit lain yang mana ada. Okey, pergi Mekah. Okey. Kita simpan kita punya emas tu di Rahnu, kita gadai lah. Dia akan bagi satu surat. So, kita akan dapat duit tu, maknanya kita meminjam dengan dia. Okey, dapat duit, campur dengan duit lain ataupun duit dah ada sikit, dengan emas yang kita gadai tadi, kita pergi Mekah. Balik daripada Mekah, okey, kita pun sambung balik kerja, masuk kerja berniaga apa. Okey, kita bayar balik sikit-sikit emas duit yang kita simpan daripada gadaian di Rahnu tadi. Contoh kita dapat 6,000 lebih kan. So kita bayarlah tiap-tiap bulan, bayar sikit. Di Rahnu tu kita boleh simpan 6 hingga 12 bulan. Dia adalah dia punya upah tu, tapi tak mahal. Mengikut Islam Jadi bila kita bayar, habis cukup 6 bulan, emas yang kita gadai tadi, kita dapat balik. Kita dapat balik, kita simpan balik. Okey, simpan balik. Kita pakai balik emas tu, gelang tu. Okey, 5 tahun lagi. Kita pun angan-angan ada nak pergi mana? Nak pergi melancong ke mana-mana. Kita tak ada duit. Ambil emas yang tadi, pergi gadai pula dekat arah ni. So, akan dapat pula duit. Masa tu emas pun dah makin naik. Daripada dulu kita beli 3,000, naik 7,000. Lepas tu naik 10,000. Naik 12,000. Dapat 80%. Dalam 10,000 kita dapat. Bolehlah pergi melancong dengan duit tu. Balik daripada melancong, kita simpan duit. Kita pergi kerja simpan duit. Kita bayar dekat Rahnu tu sikit-sikit. 1,000, 1,500, 500 ke? Cukup setahun ke? Kan? Kita dapat balik emas tu. Simpan pakai balik. Macam itulah seterusnya. Ya? Itulah salah satu cara untuk menyimpan emas ni. Kita pergi, maknanya satu dia macam harta, macam rumah jugalah. Kita boleh gadai, kita boleh dapat balik. Macam tu. Kalau duit ni, kalau dah habis tak boleh nak balik. Betul tak? Itulah cara dia. Ni saya cerita ni ada pengalaman seorang kawan daripada kawan sama kerja dengan saya lah. Pengalaman dia ni nak pergi ke Mekah, nak menunaikan haji bersama suami dia. Tapi dia tak ada duit. Dia rasa sangat terharu selama dia kerja tu. Dia tak ada duit nak pergi Mekah, tapi dia rasa keinginan hati dia tu nak pergi sangat kat Mekah. Jadi dengan nak jadi rezeki dia, ada satu hamba Allah ni, kawan dia, tanya dia, sekarang ni apa yang engkau ada selain daripada duit? Kan? Dalam rumah engkau, pada diri engkau, apa yang kau ada sebagai harta? Dia pun cakap, dia ada rantai kalung hak mak dia bagi. Rantai dengan gelang tangan dengan, tapi dia tak pakai, dia simpan. Okey, hamba Allah ni ajar, ambil gelang dengan rantai tu, pergi gadai dekat Rahnu, dapat duit, pergi Mekah. Okey, balik Mekah nanti kau kerja, kau bayar sikit-sikit, kau ambil balik rantai kau tu. Okey. Dengan bahagia dan sukanya, hamba Allah ni merasa macam satu, kata duit entah daripada mana jatuh, kata dengan cara tu lah kan. Sebab dia tak tahu sebenarnya tu adalah harta dia. Okey, dia pun rasa sangat suka. Sebab apa? Bila dia pergi gadai, dia tak sangka dia pergi gadai, selama dia pakai rantai tu, dia dapat duit dekat 20,000. Sebab rantai tu dah zaman-zaman dulu dia pakai. Dia dapat duit tu 20,000 lebih. Pergilah Mekah bersama suami dia. Dapatlah pergi Mekah. Sukanya dia. Balik daripada Mekah, dia simpan duit, dia pergi bayar dekat Rahnu, kat gadaian tu dia bayar sikit-sikit. Dan lepas tu setahun ke 2 tahun dia dapat balik dia punya emas tersebut. Okey, macam itulah cara dia. Okey, saya rasa setakat ini saja saya beritahu cara untuk kita pergi Mekah, kan, kita pergi melancong dengan menggunakan emas yang kita ada. Okey, lepas ni saya akan cerita pula pengalaman yang cukup bagus, cukup baik untuk saya ceritakan. Okey, tunggu next channel. Anda semua akan rasa satu, pengalaman ni tak semua orang tahu, tapi saya nak cerita, nak tolong tuan-tuan perempuan semua, kakak-kakak, adik-adik yang susah, yang tak ada duit, menggunakan
Kan apa yang ada pada kita. Tak semua orang ada duit. Tapi walaupun kita miskin, walaupun kita tak ada duit, kita try simpan emas. Walaupun orang kata cincin harga 200 lebih pun simpan, tak apa, tak ada masalah. Simpan sikit. Cincin 200 lebih ni contoh cincin yang tak sampai 1 rial lah. Dia kalau 200 ni dalam 1 gram lebih lah macam tu. Belilah, carilah emas yang harga banyak tu. Pergi kedai cakap saya nak emas dengan harga banyak ni. Kan tak boleh pakai pun tak apa cincin tu. Beli simpan je. Tiap-tiap bulan simpan. Satu hari cincin tu akan jadi banyak. Macam itulah cara kita nak menyimpan. Tak boleh beli banyak, kita beli sikit. Tu cara dia. Okey. Saya akan cerita ke perempuan next channel. Bagaimana untuk membeli rumah dengan cara menyimpan wang. Okey, beli rumah tu bukan beli ansur-ansur tau. Beli rumah secara cash secara cash dengan emas yang kita ada. Okey, next channel saya akan cerita. Okey, bye. Jangan lupa tekan subscribe atau dalam bahasa Malaysia tekan langgan, tekan loceng, like and share. Okey, bye.